kita teruskan ke agenda kita yang utama. Okey, tapi sebelum itu, sebelum kita serahkan sesi ini kepada speaker kita, okey, biar saya ceritakan sedikitlah kepada anda semua mengenai kita punya latar belakang ataupun achievement kita punya speaker pada hari ini. Okey, so nama yang diberi kepada beliau adalah Muhammad Hafiz Aizat bin Zubair. Okey, UM2 daripada Seberang Jaya. So sedikit achievement, okey. Anak muda ni sangat-sangat muda, okey, bagi saya sangat-sangat muda, so yang mana dia akan share kepada kita pada hari ini. So sedikit achievement yang saya dapat, okey, daripada kita punya komiti, okey. Beliau konsisten, okey, untuk qualify ke Star Club, okey, konsisten, okey, and also dia adalah leader yang mana dianugerahkan sebagai salah seorang daripada Premier MDA, okey, dan also PALC qualifier, okey. So dengan segala hormatnya, okey, saya nak serahkan sesi kita kepada saudara Muhammad Hafiz Aizat untuk bentangkan tentang kemerdekaan pada malam ini. Okey, saudara Hafiz, sudah ready? Dengar saya masuk. Kuatkan sikit. Ni suara ni gagas sikit. Sempena merdeka ni. Okay, test sekali lagi Hafiz. Boleh dengar saya punya suara. Alright. Okay, saya pass sesi ni kepada anda, saudara Hafiz. Dipersilakan. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar Prudential? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Allah. Tak mau hilang ni. Kena hilangkan ni dulu. Sekejap, dia tak hilang. Takut ganggu. Sekejap, lagi sekali saya try. Mana hilang ke mana? Dia nampak tak? Ganggu tak? Boleh. Okey je. Lagi sekali. Saya kot dia tak mau hilang lah bawah ni. Okay. Assalamualaikum. Okay, so sebuah sikit terima kasih lah saudara MC kita dah memperkenalkan sebuah sikit saya punya latar belakang kan. Okay, so saya lagi sekali lah saya beritahu. Okay, saya punya nama diberi Muhammad Hafiz Aizat bin Zubair. So tarikh lahir saya 27/5/1997. Tahun ni umur 26 tahun lah. Okay, status saya sudah berkahwin. Kerjaan sebelum ni saya sebagai operator kilang lah. Okay, pendidikan yang paling tinggi, pelajaran yang paling tinggi pun diploma vocational Sungai Petani 1. Okay, so pencapaian saya dalam Prudential ni 2019 saya PDOP, 2020 saya Star Club Room, 2021 saya Web Planner, 2022 saya promote sebagai unit manager 1, 2022 saya Star Club Venner, dan 2023 saya promote sebagai unit manager 2 lah. Right. So yang ni saya punya family lah. Okay, so belah kiri saya ni boleh tengok lah mak dan ayah saya. Mak dan ayah saya ni suka memancing. So mak saya pegang sepit udang galah. So menunjukkan betul-betul minat mancing lah kan kat sini. So tengah ni gambar saya baru berkahwin. So belah kanan saya sekali ni ada adik saya lah. Saya ada dua adik. Dua adik saya ni perempuan. Okay, so saya ada dua cahaya mata. So tengok kanan saya sekali, dua-dua perempuan juga. Alright. So ni sebuah sedikit saya timeline lah. So saya sekolah 2011 kat SMK Pinang Tunggal. Siapa orang bila dia sempadan Kepala Batas boleh tahu lah Penang dan Kedah kat belah sana. So 2013 saya masuk vocational Sungai Petani 1, buat diploma kat sana.
2017 saya mula bekerja di kilang EWC Elektrik sebagai operator pengeluaran. 2019 saya mula menjadi perunding takaful. Okey, so ni 2020 saya start club room, ada saya beritahu tadi lah. 21 point planner, 2 promote, dan 23 pun promote sebagai unit manager 2 lah. Okey, bagaimana saya bermula? Okey, so saya bermula ni WhatsApp daripada saya punya ejen lah. Okey, ejen saya WhatsApp saya untuk hadir makan-makan dan minum-minum. Katanya dah belilah, tempat tiket pun mahal, harga RM50. So kita main lah. Okey, main. Saya ingat ada makan-makan, ada minum-minum. Bila sampai saja di office, mulanya set di Starbucks. Saya tengok ada di Starbucks, dan di Starbucks tak jadi. Dan dia panggil kita main ke office. So kita ingat main office ni boleh makan-makan dan minum-minum lah. So bila saya sampai, yalah balik kerja, main terus lah. Kita ingat nak makan-makan dan minum-minum sebab ada orang jemput kan. So bila saya sampai je di office, saya tengok makanan tak ada, hanya ada minuman sahaja. So memang kelaparan lah waktu ni. Okay, so saya main, bila saya tengok ada macam BYB lah, kalau saya faham sekarang BYB lah kan, mula bercerita tentang career takaful apa semua ni. So saya just dengar macam tu je lah masa ni. Bagaimana saya bermula? Saya bermula macam ni lah. Okay, lepas pergi dengar yang tu, boleh tengok kat sini 2018 lah. Okay, 2018 saya dah start ambil exam, tapi saya absent bawah sekali. 2018 saya start, masa ni umur saya 20 tahun. 20 tahun betul? Umur saya 20 tahun. So saya decide 2018 tu nak buat insurans, tapi tak jadi. Saya buat 2019 sampailah sekarang. So bila buat fail, kali terakhir baru pass. So saya nak cerita sikit lah macam mana exam ni berlaku. Okay, so 2018 tu saya decide nak buat insurans disebabkan nak kumpul duit kahwin lah. Tapi bila saya register saja exam, saya bagi duit kepada saya punya introducer untuk dia register exam, dan dia bagi kat saya balik untuk bahan bacaan. Bila saya tengok balik bahan bacaan, waktu daripada saya ambil exam, register exam hingga nak ambil exam tu lebih kurang 5 hari saja. 5 hari. So bila saya tengok balik nota tu, saya cakap Allahu Akbar, ini bukannya saya punya kemahiran dah ni, lajak banyak sangat ni. So saya tak pergi lah. Okay, pada seterusnya di 2019 kenapa saya decide lagi sekali untuk jadi ejen? Sebab saya baru berkahwin dan saya sangat memerlukan duit. Okay, so bila saya memerlukan duit, saya decide sebelum buat ejen insurans ni, saya decide nak kerja kedai makan. Tapi dapat lagi sekali WhatsApp daripada saya punya introducer, saya punya ejen lah, merangkap saya punya ejen pada waktu tu. Dia cakap, jom join aku lagi sekali buat ejen. Masa tu saya terdetik, tak apalah, kali ni aku nak cuba. Sebab saya kahwin bulan 1, bulan 2 saya start survive dengan saya punya saya kahwin bulan 2. Berarti saya kahwin bulan 2. Lepas tu bulan 3 tu saya dah start survive suami dan isteri. So memang kekangan kewangan, dan saya decide untuk ambil jadi ejen. So boleh tengok kat sini lah, pada 9 Mac 2019. Okay, so waktu ni sangat-sangat tak ada duit. So ni dan alhamdulillah kali pertama 2019 gagal, kali kedua gagal, kali ketiga baru lulus. Kali ketiga saya ambil exam ni, wife saya bagi duit untuk saya ambil exam. Mungkin ini rezeki, dia bagi saya duit untuk saya ambil exam, dan alhamdulillah lulus. Alright. So permulaan saya jadi ejen, boleh tengok kat sini lah, guna apa yang ada. Maksud kenapa saya kata guna apa yang ada? So boleh tengok dekat belah kiri saya ni, gambar saya selfie ni kan. Gambar saya selfie kat sini. Pada waktu yang saya beritahu tadi, yang ejen saya WhatsApp tu, ada makan-makan dan minum-minum. So bila saya sampai, tak ada makan-makan dan minum pun. Waktu ni saya berniaga Aina Serum. Aina Serum ni produk Hafiz Muhammad lah. Muka macam ni pun boleh jual kosmetik kan. So bila saya sampai, saya cakap ni buang masa ni. So saya promote saya punya produk kat sini lah. Boleh tengok sini. Saya tulis ni meeting Malaysia malam ni. Dan tak lupa juga pada siapa nak selit order Aina Serum dan Aina Cleanser. So memang waktu ni memang saya produce nak jual benda ni lah 2018. Sebab saya nak cari
pendapatan tambahan untuk cari duit kahwin. Okey, yang kedua, saya bermula dengan motor saya. Okey, kenapa saya cakap guna bayar dia motor? Masa ni waktu selepas saya kahwin, saya hanya ada motor AS5 sahaja. Biji motor ni sahaja. Okey, untuk saya mencari rezeki selepas kahwin. So, saya rasa kenapa saya cakap motor ni sebab saya ada satu rejection. Saya ada satu rejection daripada prospek. Sebab dulu saya bermula dengan direct approach. Okey, masuk saja saya dalam industri takaful, kawan-kawan saya semua masih belajar. Okey, semua masih belajar dan saya tak tahu macam mana nak start bisnes ni. So bila saya cakap macam mana nak start bisnes, so saya start dengan direct approach. Bila saya start dengan direct approach, satu perkara yang saya dapat rejection yang saya rasa sangat deep. Bila saya pergi direct approach dia cakap kat saya, minta maaf dek, abang tak percaya orang jual insurans ni naik motor. Allah, saya rasa macam push, tak percaya orang jual insurans naik motor. Ini so bila saya kena benda tu, saya rasa saya nak buat lagi lah, saya nak fight lagi. Okay, so saya bermula dengan handphone saya Huawei P20. Handphone ni masa tu tak ada zoom. Tak ada zoom lah, tak ada GPS. Tak ada Waze. Ada masalah apa tau, China dengan Amerika Syarikat apa semua kan. So tak ada Waze. So satu perkara yang sangat susah lah. So bila saya appointment, klien hantar saja location nak jumpa dekat mana, saya akan buka Waze dan saya akan baca jalan sendiri. Kat mana nak kena corner, kat mana nak kena stop, dekat mana. Sebab dia akan tunjuk titik akhir sahaja. So saya kena baca sendiri jalan tu macam mana. Okay, saya ingat lagi saya nak pergi rumah leader saya. Masa tu ada event dekat KL. Masa tu saya check di agent lagi, baru dalam exam, proses exam, tak lulus apa semua. Pukul 4 pagi nak kena pergi rumah dia. Dan saya tak pernah pergi pun. Saya pergi naik motor F5 saya ni. Dia cakap, kenapa hang lambat sangat? Saya tanya rumah. Masa tu saya panggil abang. Saya panggil, rumah abang di Fudi ni ada jerat Cina. Hang tengok je lah Waze tu. Dia kata aku dah hantar Waze tu kan. Saya pun tak abang lah kata handset tak ada Waze. Malu lah kita ni kan. Dah klien dia. So saya baca kat sendiri sampai saya lewat sikit lebih kurang 10 minit kot masa tu. 4 pagi pergi rumah orang dengan jumpa jerat Cina apa semua. Memang seram lah kan. Alright. So seterusnya ni my biggest challenge lah dalam business takaful ni. Yang pertama yang saya cerita tadi tu, duit untuk saya ambil exam. Sebab saya sangat-sangat susah masa tu. Memang sangat-sangat susah. Kenapa saya cakap sangat-sangat susah? Sebab saya ingat lagi selepas saya kahwin, saya dapat sahaja gaji. Saya dapat gaji saya pada 5 hari bulan. Masa saya kerja kilang dulu, gaji saya setiap 5 hari bulan gaji akan masuk lah. Masuk sahaja gaji ke dalam akaun bank saya ni. Pada saya selepas berkahwin, saya bayar semua. Tinggal RM50 sahaja dalam poket. Tinggal RM50 saja bang. Nak makan apa, ada bini tu. Tinggal RM50 saja dalam poket. So saya fikir lagi 29 hari baru dapat gaji. RM50 nak survive macam mana mat? Okay, tak apalah. Itu yang saya cakap, ambil exam gagal, betul wife saya bagi duit tu. Selepas lulus exam, Allah tak tahu pula kena beli iPad. iPad ni bukan murah. Saya ingat tablet masa tu. Mati-mati saya ingat tablet. Asyik baik saya punya introducer. Dia beritahu saya, hang jangan pergi beli tablet pula tau. iPad. Saya pun cakap, iPad macam mana? Saya tak pernah tengok. Tak pernah tahu. So dia kata hampir tengok ya dekat Apple. Dapat Apple tahulah juga kawan-kawan. So bila saya pergi kat Apple, saya pergi dengan wife saya tengok, Allah harga RM1,000 lebih. Jadi saya cakap, aku nak cari mana RM1,000 lebih ni. Lepas tu saya balik kampung. Saya beritahu kat ayah saya betul-betul nak buat insurans ni. Saya perlukan duit RM1,800. Lepas tu ayah saya pun, family saya pun bukan orang senang, orang yang sederhana juga. Okay, cukup makan, boleh bayar hutang apa semua tu je. Okay, so bila saya pergi cakap kat ayah saya cakap, ayah pun tahu pun ada duit, tapi betul ke nak buat insurans ni? Betul ke nak buat insurans ni? Lepas tu saya cakap betul. Saya cakap kat ayah saya betul-betul nak buat insurans ni. InsyaAllah nak buat betul-betul ni. Okay, so ayah saya pun keluarkan dia punya kredit kad. Saya pergi beli dengan dia. Ayah saya swipe kredit kad dan saya belilah menggunakan ayah saya punya kredit kad. So yang kedua, saya kerja shift. Kerja saya lah 12 jam. Okay, 12 jam betul. 12 jam 8
8 pagi, 8 malam, 8 malam, 8 pagi. So kalau orang cakap kat saya, kalau kerja shift susah lah, macam mana buat sale? Okay, so kat sini saya kerja shift. Saya punya kerja shift bukan macam kilang sekarang, 3 hari kerja, 2 hari cuti, 4 hari kerja, 3 hari cuti. Bukan macam tu. Okay, saya punya kilang 6 hari bekerja, 1 hari cuti. Contoh kalau saya kerja pada waktu malam, saya masuk malam Isnin, saya akan balik malam, saya akan balik pagi Ahad. Kalau saya kerja ni, saya kerja shift minggu tu saya kena waktu malam. Contohnya kalau saya masuk malam Isnin, saya akan balik pagi Selasa lah. Okay, kalau saya balik masuk hari last day bekerja, hari Sabtu, saya masuk Sabtu malam dan saya akan balik pada 8 pagi Ahad. Kena pula kalau minggu depan tu saya kerja pagi, maksudnya saya balik pagi Ahad tu, saya tidur, malam tu saya tidur, esok tu saya bangun, saya kena pergi kerja dah sebab saya kerja pagi. Ini kerja saya dulu. Okay, so ini bagi saya mengganggu saya lah. Okay, my biggest challenge saya rasa ni sangat susah. Memang betul-betul fit. Okay, so mak saya membantah sekeras-kerasnya untuk saya bekerja dalam bisnes ni lah. Sebab apa? Sebab dia cakap kat saya, abang dah buat macam-macam bisnes. Baju Elroh saya jual. Okay, baju Elroh saya jual satu. Saya jadi dropship, saya nak cari duit kahwin juga yang tu pun. Saya cari, tak kali satu pun saya tak dapat jual baju Elroh tu. Lepas tu saya try pula buat produk Aina. Dan saya restoran saja, mak saya beli, adik saya beli, mak menakan saya beli. Habis. Lepas tu tak ada siapa beli dah kat saya. Mak saya cakap kat saya, hang nak buat bisnes apa? Semua yang hang buat, mak dengan adik je beli. Kan? Lepas tu saya cakap kat mak saya, mak bagilah peluang. Mana nak tahu ni rezeki, bagi. Saya jumpa betul-betul. Mak saya memang marah lah sebab yalah saya ada wife. Sebelum ni kalau saya tak jadi pun, at least saya jaga perut saya sendiri. Tapi bila saya dah berkahwin, ada tanggungjawab nak jaga anak orang apa semua, semua saya tak bagi. Itu tak apa, saya buat juga. Okay, alright. So seterusnya, kenapa saya full time? Okay, yang pertama saya dipaksa oleh semua introducer lah. Yang kedua, bulan kedua income sama dengan basic kilang. Okay, yang ketiga, sokongan yang kuat daripada saya punya wife. Okay, boleh tengok kat sini lah, saya kontrak pada tarikh lahir saya 27 hari bulan 5. Ini tarikh lahir saya lah. Okay, so first commission saya adalah RM 150. Saya ingat lagi, commission ni saya beli kasut bata untuk hari raya Aidilfitri. Ini adalah hari raya saya dan wife. Memang tak ada duit, so saya dapat beli kasut sahaja dengan gaji pertama saya di dalam Prudential. Okay, dan kami menyambut raya pada tahun itu memakai baju kahwin kami balik. Baju akad nikah balik. Okay, ini bagi saya susah lah. Okay, so boleh tengok kat sini, bulan kedua pada bulan Jun, income saya ada RM1,680. So saya dipaksa oleh saya punya introducer untuk terus full time. Bila mana saya nak masuk dalam bisnes ni, dia beritahu kat saya, hang jangan risau, 6 bulan hang part time, lepas tu baru aku akan suruh hang full time. So bila saya dah dengar 6 bulan, saya pun syok lah bila tengok bulan kedua income yang macam ni dah. Tiba-tiba bulan kedua dia dah suruh saya full time. Okay, so susah jugalah sebab saya pun tak tahu macam mana perjalanan income dalam bisnes ni kan. Tapi saya dapat yang ketiga, saya bagi poin yang ketiga tu, sokongan yang kuat dari isteri. Isteri saya cakap, buat je apa, insyaAllah dia akan support. Okay, tu saya try sampai sekarang lah. Alright. So boleh tengok ni, perjalanan saya full time agent. Dulu saya tak berhenti nak manage masa saya. Yalah, bila saya kerja kilang, orang yang manage masa. Masuk ke apa, balik ke apa, masuk buat kerja apa, kena buat apa, kena settle apa. So wife saya jadi saya punya PA lah masa ni. Saya kata ada appointment ke apa, dia tulis. Saya kata appointment kat mana, dia tulis. So dia akan beritahu kat saya lah. Okay, so tengah ni gambar wife saya masa ni miscarriage, sebab dia follow saya direct approach. Okay, kan saya beritahu saya bermula bisnes ni dengan direct approach. So sehari saya akan direct approach 80 orang. Dan Alhamdulillah everyday ada closing. Satu saja saya punya target, everyday mesti ada closing. Dan dia nak ikut saya direct approach, dan akhirnya dia miscarriage kali kedua. Alhamdulillah, dan diberikan cahaya mata sekarang 2 orang lah. So yang belah kanan saya yang terakhir ni, gambar kami NAAPN California Group agensi punya. Dan saya achieve wealth planner lah. Wealth planner masa ni saya pun tak tahu kenapa saya kena wealth planner. Saya ingat lagi pada 31
hari bulan 12 pukul 8 malam. Masa tu lagi RM50 kalau approve saya well planner. Masa tu saya ada kes, tapi kes pending tak boleh approve apa semua. Leader saya call, ada mana? Saya ada kat tepi pantai ni, dah bakar-bakar dengan family ni. Kan nak sambut tahun baru, buat bakar-bakar lah, nak makan-makan dengan family. Leader saya cakap, ni bodoh, dia berkata kat saya. Tahu dah anak PWP. Saya pun cakap, tak apalah, tahun depan lah saya PWP. Saya cakap, dah lewat dah ni. Dia kata kat saya, kena PWP juga. So saya cari juga kes. Alhamdulillah PWP lah saya pada tahun tu. Kan. Pokoknya saya pun tak tahu kenapa saya perlu PWP. Alright. So kat sini lah, kenapa yang saya beritahu, kenapa saya nak masuk sangat ni. Sebab saya nampak cash reward 950. Masa tu saya ingat lagi, perlu cari 5 klien. Kalau dapat 5 klien, every month akan dapat RM950. So saya beritahu tadi kan, saya pinjam duit ayah saya, kredit kad dia untuk beli iPad. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan saya lansaikan hutang ayah saya tu untuk bayar dia punya kredit kad. Okay, so kau boleh tengok kat sini lah. Saya dapat macam-macam trip perjalanan lah. Bulan kedua kau boleh tengok kat sini, first checkpoint Korea. Bulan pertama masuk, bulan kedua company launch contest Korea. So saya ingat lagi masa ni leader saya beritahu kat saya, hang orang kampung tak pernah pergi Korea, hang tak mahu ke? Terbeliak pergi mata orang kampung ni. Kan. So saya pun ligan. Alhamdulillah dapat first checkpoint Korea. Okay, bulan kedua dia ada 2 checkpoint saya kena ligan. Bulan kedua saya tak dapat checkpoint Korea. Kenapa? Saya beritahu kat sini lah. Sebab saya dapat warning letter daripada company. Kenapa? Sebab first checkpoint yang saya ligan ni, saya masuk kerja, saya ingat lagi satu malam tu ada 2 orang customer nak beli insurans dengan saya. Saya paskat masuk kilang pukul 8. Kawan tu nak jumpa pukul 10. Dia kata memang dia nak beli dah insurans ni, tapi dia nak jumpa pukul 10 malam. Pukul 9 saya paskat balik. Sebab tu saya dapat warning letter. Dan bulan ketiga saya telegram dan terus saya full time lah. Okay, saya dapat kat ini, saya dapat Manila, saya dapat Krabi, saya dapat Cambodia, dapat Bangkok, Australia. Saya dapat banyak lah kalau nak tengok perjalanan kat sini kan. Dalam trip potential ni. Right. So malah satu pun saya tak boleh pergi sebab COVID-19. So enjoy cash money je lah masa tu. Right. So yang ni achievement saya pada 2021 lah. Okay, saya potential award planner, saya promote sebagai unit manager. Saya group C masa saya promote 800,000. Saya dapat cash reward, saya dapat bonus 13%. Saya new quality agent. Masa ni presentasi terbaik dekat Northern. So saya rasa macam Allah, ni rezeki kan. Saya dapat achieve presentasi terbaik. So saya second runner up. So achievement saya pada tahun 2022, saya dapat Bibu CNY, saya dapat Ramadara, saya dapat Klamet, saya dapat top 10 unit manager mas, saya achieve 2 juta sale pada tahun lepas dengan team. Dapat Star Club Vena, Bangkok Trip, saya dapat PLC top recruiter, saya champion UM Northern pada Mei, dan saya champion Takaful Rookie Manager pada tahun 2022. Right. So achievement saya 2023, Alhamdulillah saya ada melepasi Star Club Paris. Alhamdulillah saya dapat Krabi Challenge ni. Saya dah cross $1 million production pada Jun. Saya dapat Taipei. Januari hingga Ogos consistently top unit manager Takaful nationwide. Dan saya dapat major sprint umrah lah. Okay. So ini dalam banyak kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi ya. First bila saya jadi agent, kontes pertama yang keluar adalah Korea. Okay, kontes yang pertama keluar adalah Korea, dan saya tak dapat Korea. Saya tak dapat pergi Korea disebabkan checkpoint saya tak meet, dan saya dah dapat macam-macam Cambodia lah, Rome lah apa semua, satu pun tak boleh pergi. Perjalanan pertama saya ke luar negara, Korea. Allah atok cantik. Perjalanan pertama saya ke luar negara adalah Korea. Allah atok cantik dah kat saya. Cuma saya je tak tahu. Just buat je, follow bodoh-bodoh ikut orang kata. So ini yang saya banggakan lah dengan saya punya pencapaian tim, sebab hantar wakil saya sebagai untuk Prudential Agency Leaders Conference
So bila saya print, saya tengok kat sini, Allah, semua muka-muka hebat. Banyak ni sahaja yang dia hantar untuk ke Korea kan. Okay, so seterusnya Krabi. Ini saya punya anak tim lah. Saya punya tim semua dah macam-macam gajah dah tengok kan. Dia punya, saya pun tengok kurang sikit lah pada gajah tu kan. Alright. Okay, so saya start club Vena. Alhamdulillah. Ini yang the latest one lah, yang kami bawa balik ya. Okay, seterusnya kita tengok kat sini. Okay, ni saya punya tim. Okay, saya punya tim, saya kata 98% adalah 26 ke bawah. Okay, sebab saya 26, so saya punya tim kebanyakan adalah 26 ke bawah. So boleh tengok kat sini lah, yang kecil yang buat dengan bernumbuk ni, dia berumur sikit, walaupun dia kecil. Okay, dia umur 31 tahun ni. Okay, so kebanyakan kat sini memang generasi Gen Z lah kita panggil kan. So niat hanya ingin mencari duit tambahan untuk support kewangan suami dan isteri kan. Kenapa takaful business? Yang pertama ini disebabkan duit lah. Yang kedua disebabkan environment yang tak sihat. Kenapa saya beritahu environment yang tak sihat? Sebab bila saya bekerja di kilang, saya tengok bila orang yang dah kerja lama, orang baru masuk, mereka akan rasa, contoh orang baru ni dah beat dia orang punya position, mereka akan ada satu mindset, dia ni bukan tahu apa pun, tahu teori je, sebab ada CD yang boleh naik. So bagi saya environment yang tak sihat lah. Lepas tu dalam bisnes takaful ada career path, kita boleh ada promotion, dan seterusnya tidak dapat kepuasan di tempat kerja lama, dapat masa yang puas untuk family, sebab saya kerja 12 jam kan. Okay, so saya kontrak. Saya beritahu 27/5/2019. Location di Geni Paragon. So rakan-rakan dan tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kat atas ni 31 Mei 2019 saya bergambar di depan BMW. Baru berapa hari? Lebih kurang 4 hari lah kan. Kurus lagi lah kau tengok ni kan. Angan-angan nak pakai BMW, padahal baru dapat agent code dan baru 4 hari ringin. Okay, so alhamdulillah, ini pencapaian saya selepas 6 bulan. Saya dapat membeli satu jentera lah, Sirocco 1.4 TSI. Bagi saya dalam masa 6 bulan boleh memiliki Continental car ni adalah satu benda yang wow lah. Sebab saya ingat lagi masa saya nak beli Myvi dengan wife saya, macam-macam, kiri kanan depan belakang mereka minta Grento kan. Alright, so ini the latest one yang 2021. Tadi boleh tengok gambar saya bersama BMW, dan akhirnya saya memiliki BMW lah pada tahun 2021, setahun selepas saya ambil Sirocco. So seterusnya 2023 saya beli lagi sekali Volkswagen Sirocco yang rare lah dalam Malaysia ni. Dekat Malaysia 2017 ada sebiji ni sahaja facelift. So bila saya tengok harga dia macam tak logik, sebab boleh beli kereta baru, tapi sebab minat tak apa, beli pi lah. So saya beli yang ni. Ni adalah the latest one lah. Okay, Julai 2023 saya membeli kereta kepada saya punya wife, dan dia geran pun nama saya punya wife, menggunakan income Prudential sepenuhnya. Wife saya tak bekerja, saya membeli kereta, letakkan nama dia, menggunakan sepenuhnya income saya. Okay, satu pencapaian yang ini yang saya fikir inilah rezeki saya punya wife. Dia support saya daripada saya dulu lagi. Saya hadiahkan dia lah. Okay, yang ni saya punya introducer. Yang tengok tadi yang duk marah saya lah apalah, yang suruh saya full time lah apalah kan. Ni saya punya introducer. Dulu saya takut, dulu tengok saya punya introducer besar mana. Saya kecil lah. Kalau dia duduk atas saya habis. So dia kata saya full time lah. Lah tengok lebih kurang besar saya ya. Kan saya yang liga besar dia. Kan. Ni saya punya introducer. So kalau dia ada kat sini, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada saya punya introducer Muhammad Arifuddin bin Abdul Rani, sebab banyak membantu saya dalam bisnes ni daripada saya zero sehingga saya sekarang, insyaAllah. Right.
So kenapa saya nak jadi manager? Ini kenapa saya nak jadi manager. Yang pertama, saya nak buktikan kepada klien saya bahawa saya ejen mereka yang berjaya. So orang tak tahu kalau dia manager, kalau dia apa, kalau income dia orang tak tahu. Dia tahu kalau position manager ni berjaya. So saya nak legan benda tu. Okay, bila saya pergi balik dekat saya punya klien, kebanyakan dia pun memang support, dia pun bangga lah. Okay. Yang kedua, saya nak melahirkan anak muda yang berjaya. Yang ketiga, pendapatan bulanan. Yang keempat, membanggakan keluarga. Yang kelima, mesti ada dalam 100 leaders Khalifa Group. Okay, Khalifa Group sedang menjalankan projek. So projek dia by 20, 30 dan mesti ada 100 leaders. So seterusnya, ini diri saya. Okay, diri saya suka pencari rekod. Okay, so rekod yang pertama saya buat adalah saya start club dalam unit JRC bawah saya punya bos tadi tu. Okay, so bila saya masuk dia cakap dalam JRC tak ada lagi orang yang start club. So saya nak jadi orang start club yang pertama dalam unit dia. So alhamdulillah saya dapat. Kenapa saya nak cerita sikit lah kat sini, macam mana yang boleh saya kata kita nak ligan juga ni, apa yang kita nak ni. Okay, masa ni saya ada seorang kawan lah dalam business partner juga dalam unit JRC ni. Masuk tu dia nak start club lagi 10,000 TPC sahaja. Saya nak start club lagi 40,000 TPC. Kawan saya ni nak start club 10,000 TPC, saya nak start club lagi 40,000 TPC. Masa ni kalau tengok rakan-rakan, kalau tengok memang jauh dah. Saya cakap tapi macam mana pun saya nak juga nombor 1. Alhamdulillah saya beat dan saya dapatlah start club yang pertama. Yang kedua, saya promote sebagai unit manager yang termuda dalam Khalifa Group pada umur 25 tahun dan saya fast track 333 Khalifa Group lah. Saya punya next assignment, saya nak fight untuk 5 juta production pada tahun 2023. So kalau orang cakap kat saya, mana boleh tengok 5 juta? Tapi saya tak, kalau based on logik, kalau fikir sekarang, ya, memang tak boleh. Tapi saya tak percaya pada logik. Saya percaya kepada miracle, keajaiban. Di sebalik keajaiban ni datangnya dengan usaha. So saya percaya kalau usaha, insya-Allah keajaiban ni akan main dan insya-Allah boleh achieve. So what's next ya? Okay, so my next assignment, saya nak promote sebagai agency manager pada tahun 2025 dan saya nak dapat reward cash sebanyak 200,000. Yang kedua, saya nak develop satu unit manager pada tahun 2024. InsyaAllah sekarang dalam proses. Kalau tengok sekarang insyaAllah lepas lah. Okay, memang lepas. So kalau tengok ini, saya nak develop lagi pada lagi satu unit manager pada tahun 2025 dan saya nak develop 13 Star Clubbers agent pada tahun 2023. Okay, kenapa saya nak buat 13 orang? Tadi saya tunjuk. Dan saya nak rekrut 20 orang umur 25 ke bawah sekali indirect pada tahun ini. Ini adalah muka-muka Star Clubbers saya lah. Okay, saya pergi tahun lepas punya Star Club, saya dapat membawa 7 orang Star Club. 7 orang Star Club di dalam saya punya tim. InsyaAllah tahun ni memang saya akan bekerja keras untuk dapatkan juga 13 Star Clubbers dalam saya punya tim. Okay, so saya punya mindset, success is the best revenge. Kerja sekarang, senang kemudian. Kenapa success is the best revenge? Saya letakkan kat sini. Sebab saya kata kat sini, sebab masa saya jadi agent, ramai sangat kawan-kawan yang kata kat saya, hang tak boleh jadi agent, hang bukan boleh jadi agent pun. Macam-macam dia pun kata kat saya ni. Macam salah satu yang saya tadi, saya pergi jual insurans naik motor, dia cakap kat saya, minta maaf bang, saya tak membeli insurans dekat agent insurans yang naik motor. Saya kena macam tu. Saya cakap, tak apa, saya takkan nak pergi tumbuk dia walaupun saya geram kat dia kan. So saya balas dengan kejayaan. Itu sahaja. Ini yang saya beritahu triple three tadi. Okay, 3 tahun sebagai agent, 3 tahun sebagai unit manager, 3 tahun seterusnya adalah agency manager. Ini yang saya sedangkan triple three. Alright, masa yang lepas hanya menjadi kenangan masa yang lalu untuk mencipta kejayaan. Ini saya dulu. Kalau orang cakap buah, saya buah. Ya. Apa je tak benar, saya ni memang buah. Tu yang lepas kita dah tak boleh nak buat apa dah. Yang sekarang untuk kita mencipta kejayaan. Nak merdeka kan tadi, dalam proses merdeka tadi. So kita nak merdeka lah. So
So saya saya ada satu video lah, lebih kurang 4 minit lebih. Dalam video ni saya akan rungkaikan sikit. Saya akan rungkaikan sikit kenapa video ni saya letak. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan enjoy sikit lah saya punya video ni. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. Falling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't too greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every Bright so thick, rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all the what you gave me. I work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I'm blown away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily. You just do the shit I love upon the daily. Macam mana? Perasaan okey? Alhamdulillah. Terbaik ya? Terbaik. Puas hati. Alright. Thank you, Brother. Vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Saya lekuk gitu, lekuk macam tu. Kita dah habis, kita balik. Every single day. Balik, dah 7 dah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Set kita semak kau. Balik ni kita buat jom. Every single day, every single day. Hey, I'm on vacation every single day cause I love JRD powerful. JRD successful. I'm on vacation. Oh, yeah. Like your life, then you should go and change it. Okay. So sebalik video yang saya tunjuk tadi tu, saya nak bagi tahu sebuah sedikit lah.
dulu masa saya bekerja kilang, saya mencari duit untuk saya. Okey, so kalau kita tengok ni, bukan duit semata-mata, tetapi dengan adanya duit kita boleh mencipta memori dan gembira bersama-sama. Ini yang saya nak sampaikan. Okey, so boleh tengok saya punya team dengan ada team, kita boleh spend duit untuk mereka ni bergembira dan ada memori bersama-sama. Ini satu benda yang saya tengok, Allah, benda yang sangat baik. Okey, so bila saya beritahu ini, inilah benda yang saya nak tunjukkan dari video tadi tu. So ini the next trip yang saya buat lah. Okey, tadi yang saya buat tadi adalah Terengganu, ini adalah 2.0. Yang saya akan pilih lagi sekali dengan saya punya team lah. So my humble beginning tidak menjadi kesalahan sekiranya anda dilahirkan miskin, tapi hanya jadi satu kesilapan yang besar sekiranya anda mampu mengubahnya, namun membiarkan hidup anda terus berada dalam kemiskinan. So sekian, terima kasih. Right. Terima kasih saudara Hafiz Aizat kita. Okay. So banyak cerita-cerita ataupun very inspiring punya kisah. Okay, daripada awal, okay, dan juga segala achievement yang saudara Hafiz kita share pada malam inilah. Okay. Sebelum kita habiskan sesi ni Tuan Hafiz kita, ada soalan sebenarnya dekat Q&A tu. Okey. Dia ada tanya, ada seorang lah ejen kot, okey. Mazita Abdul Mazak, dia tanya, okey, nak tanya macam mana boleh beranikan diri buat DA sampai 80 orang tu. Boleh tak sharekan sikit kepada kita punya insan yang bertanya tu? Dan buat DA tu kat mana? Okey. Okay, so terima kasih pada soalan. Okay, satu soalan, kenapa boleh berani? Dia macam ni, saya berada di saya ibarat saya berada di mulut boya lah. Okay, kenapa? Sebab saya dah berhenti kerja kilang dan saya cakap saya nak fokus untuk bisnes Tagaful. So bila saya masuk dalam bisnes Tagaful, saya realize balik, kawan-kawan saya dah baru duk belajar, belum bekerja. So kalau saya tak teruskan pekerjaan ni, siapa nak suap perut bini saya? Macam mana bini saya nak makan? Kalau saya fikir saya seorang, okey, tak ada duit, okey. Tapi saya fikir, saya ada isteri. Okey, saya ada rumah yang perlu dibayar setiap bulan. So saya cakap macam mana pun, saya cakap kat wife saya, macam mana pun saya kena close juga sehari kena close juga satu. So kalau saya tak close, saya tak balik. So kalau saya tak close, tak balik. Itu yang pertama, kalau saya tak close, tak balik. Yang kedua, kalau saya tak approach 80 orang sehari, saya tak akan balik. Sebab tu saya beritahu tadi, wife saya ikut saya sehingga dia miscarriage. Sebab ada saya approach siang tak cukup, malam saya akan ambil approach pula. Kenapa saya berani? Sebab tadilah saya beritahu, sebab saya ada wife, saya ada rumah yang perlu dibayar setiap bulan dan saya perlu bagi wife saya makan. So inilah tanggungjawab saya sebagai seorang suami. So saya perlu berani. Okey, dan saya ada mak ayah. Lepas tu soalan tu, saya buat dekat mana? Saya buat di mall. Saya buat di Maidin sehingga saya kena halau di Maidin. Saya ingat lagi berapa kali saya kena halau kat Maidin. Pak Gad tengok saya, dia ada perasan. You main lagi lah? Dia cakap, sekali I mau beli barang dapur lah, saya cakap kat dia. Sebab saya bawa wife saya. Saya bawa wife saya cakap saya nak beli barang dapur, saya tolak troli. So di dalam saya tolak troli tu, kan ada orang beli ikan, beli sayur. Time tu lah saya approach. Bang, ada insurans belum? Dia tak nampak sebab kita tolak troli dalam tu. Saya dah beberapa kali dah saya dah dihalau oleh, saya ingat saya dihalau di Maidin, saya dihalau di Econsave Almos, saya biasa kena halau. Di Jasco saya biasa kena halau. So saya terpaksa buat. Sebab inilah pekerjaan saya. Itulah katanya di mana tu. Okey. So banyak betul kisah dihalau Okey. Tapi you still buat juga dan kuat lah. Ada satu lagi soalan. Okey, berkaitan dengan DA punya aktiviti lah Saya ambil daripada Afiqah ni. So dia tanya, sebelum kita habiskan kita punya sesi ni, macam mana ayat untuk tarik orang masa you buat DA tu Hafiz? Boleh share tak ayat ni? Soalan yang
Selalulah kalau orang tanya kan, lalu soalan yang selalu. Orang tanya macam mana hang buat ayat apa yang karang ni sampai orang ni kan. Tak, sebenarnya senang saja. Yang pertama kita main dengan numbers. Kalau numbers kita approach tak ramai tak akan dapat. Okey, senang saja siapa. Assalamualaikum bang. Dah ada insurans belum? Assalamualaikum bang. Dah ada insurans belum? Assalamualaikum bang. Saya ejen insurans, saya nak spread awareness boleh? 2 ayat ni je. Tak ada ayat yang manis ke apa, tak ada. Saya tanya ni. So kenapa saya dapat? Sebab saya dah approach tu 80 orang sehari. So bila saya approach 1, saya akan tanda 1. Saya approach 2 sampai cukup 80. Baru saya akan balik. Itulah cerita dia. Tak ada ayat-ayat manis. Saya akan cerita, Assalamualaikum bang, saya daripada Prudential, saya nak spread awareness sikit boleh? Assalamualaikum bang, dah ada insurans belum? Itu je. Okay, so tak ada ayat bunga-bunga, terus direct straight to the point je. Direct. Okay. So ramai yang komen dekat sini esok nak panjat Maiden lah, nak pergi mana lah. Okay, so Aizat memang cekal. Okay, so tahniah dan terbaik dan sebagainya. Okay, so saya rasa okay, untuk malam ini kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada saudara kita, okay, UM2 daripada Bang Jaya, okey, Encik Hafiz Aizat atas perkongsian yang saya rasa sangat inspiring, okey, memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita yang ada ataupun dine-in ke sesi pada malam inilah. Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan, saya rasa sebelum saya mengundurkan diri, sebelum kami semua mengundurkan diri, izinkan saya untuk berpantun. Okey, jalur gemilang sebagai tanda kemerdekaan dinikmati bersama. Marilah kita tetap bersama. Okey, pegang erat mempertahankan Prudential. Okey, jom kita sama-sama pertahankan Prudential untuk kekal sebagai nombor 1 di Malaysia. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.